A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Assalamualaikum webinar warahmatullahi wabarakatuh. GPMM. Hari ini kita akan membicarakan topik penting iaitu kesihatan mental dengan pemakanan sunnah. Jadi kesihatan mental ni adalah satu keadaan yang perlu ada pada setiap orang kerana ia memberikan keupayaan pada diri setiap orang untuk mengendalikan sesuatu itu dengan baik dan produktif. Bunuh diri adalah salah satu daripada masalah dalam kesihatan mental dan kadar bunuh diri mengikut WHO adalah lebih daripada 800,000 setiap tahun atau satu nyawa setiap 40 saat. Dan kemurungan adalah salah satu daripada punca bunuh diri. Dan hasil hasil kajian tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan pada tahun 2015, 29.2% rakyat Malaysia dia mengalami tekanan atau masalah kesihatan mental, bermakna 3 daripada 10 individu berusia 16 tahun ke atas mempunyai masalah kesihatan mental dan wanita adalah merupakan kadar yang lebih tinggi daripada lelaki. Pada tahun 2019, hampir setengah juta penduduk Malaysia mengalami kemurungan berdasarkan statistik kajian kesihatan dan mobiliti kebangsaan yang dijalankan. Kajian NHMS iaitu National Health and Mobility Survey 2017 juga mencatatkan tingkah laku bunuh diri di kalangan remaja berusia di antara 13 hingga 17 tahun menunjukkan peningkatan trend bagi prevalent idea bunuh diri iaitu 10% berbanding 7.9% pada tahun 2019. Ini menunjukkan kesihatan mental adalah satu masalah serius yang perlu kita bincangkan, yang perlu masyarakat bincangkan bersama. Jadi untuk hari ini kita akan bincangkan kesihatan mental dari perspektif perubatan komplementari dan untuk itu kita menjemput 2 orang ahli panel dari GPMM untuk bersama kita pada malam ini. Panel kita yang pertama ialah Encik Hamidi Abdul Rahman. Beliau mempunyai degree dalam Electrical Engineering dari Swansea University, United Kingdom, Master dalam Electronic Instrumentation dari Swansea University, juga mempunyai Master Psikoterapi dari Sheffield University dan merupakan Chartered Engineer UK dan Chartered IT Professional United Kingdom dan merupakan sekarang ini PhD candidate di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang perubatan komplementari. Panel kita yang kedua ialah Dr. Wan Nasruddin Wan Abdullah. Dr. Wan berkelulusan sarjana muda syariah dalam bidang usuluddin daripada Yarmouk University Jordan. Sarjana pengajian Islam dalam pengajian Al-Quran dan As-Sunnah daripada UKM dan Doktor Falsafah dalam bidang taksir pandingan dari Universiti Melaya. Jadi kita ucapkan selamat datang kepada Dr. Wan dan juga Encik Hamidi pada malam ini. Untuk kita teruskan, Encik Hamidi, Dr. Wan ada slide ke? Ada. Ada. Okey, Encik Hamidi ada slide akan ini. Jadi saya mulakan dulu dengan Encik Hamidi lah tentang topik pada malam ini. Jadi Encik Hamidi, kita selalu dengar istilah kesihatan mental. Adakah orang yang tidak ada kesihatan mental ini sebenarnya dia mengalami penyakit mental? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Dr. Ajian dan Tuan. Okey, pada malam ini di UK, saya di UK sekarang siang lagi ya. Kalau Malaysia malam ini kita berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu, dan saya tak nak mengaku diri saya sebagai pakar, tapi adalah ilmu-ilmu yang bila kita berkongsi bersama kan. Dan tajuk malam ni ialah kesihatan mental dengan pemakanan sunnah kan. Saya akan bahaskan dulu definisi ya tentang kesihatan mental. Okey, sebelum kita membincangkan kesihatan mental, okey, kita kena tengok definisi kan. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kesihatan mental kan. Saya mengambil definisi WHO kan, World Health Organization, di mana kesihatan mental atau mental health ditarifkan sebagai mental health is a state of well-being in which an individual realizes his or her own abilities,
can cope with the normal stresses of life, can work productively, and is able to make a contribution to his or her community. Kan? Maknanya ada keadaan apa, kesihatan mental ni keadaan kesihatan kita, kesihatan mental kita di mana kita boleh merealisasikan apa yang kita boleh, kebolehan kita boleh cope bila ada stres sikit kita boleh cope. Ya, dalam kehidupan ni ada stres kan, dan tak semestinya apa kita hidup di dalam keadaan tidak ada stres langsung. Stres tu mesti ada, tapi sama kita boleh cope atau tidak kan. Kalau kita tak boleh cope, maknanya juga ada masalah kesihatan mental kan. Lagi satu yang apa yang sering kita dengar ialah orang kata penyakit mental kan, tapi kita tak gunakan istilah penyakit mental kan. Yang kita guna mental disorder kan, atau kecelaruan mental kan. Apa yang dimaksudkan kecelaruan mental mengikut definisi WHO? Mental disorders comprise a broad range of problems with different symptoms. However, they are generally characterized by some combination of abnormal thoughts, emotions, behavior, and relationship with others. Okey, ni yang selalu orang kata penyakit mental kan. Tapi ada beza penyakit. Kalau penyakit dalam bahasa Inggeris tu kita panggil disease kan. Dan sini kita panggil disorder. So apa beza disease dengan disorder? Kan kita kena bezakan disease dengan disorder. Dia ada dua perkara yang berbeza kan. Bila kita kata disease kan, dia bermakna etiologi atau punca penyakit tu kita ketahui. Okey. Kalau kita kata COVID-19, apa punca dia? Punca dia virus corona. Tapi bila kita kata disorder, kita tak tahu sebenarnya punca yang sebenarnya. Kan? So kita kata disorder, mental disorder. Kata-kata maknanya punca sebenar kecelaruan tu tidak diketahui. Kan? Tetapi dalam banyak kajian kita ada tengok correlation kan. Korelasi di antara faktor tertentu dengan disorder tertentu. Katakan dalam apa skizofrenia ada ada correlation di antara dopamine level kan dengan skizofrenia. Tapi kita kena faham bahawa korelasi ini bukan bermakna penyebab ya. Correlation is not causation. Okay, so correlation tu macam pattern kan. So maknanya katakan orang nak kaji, kata saya ada botol air ni kan. Dan orang nak kaji kenapa air ni, botol ni air dia berkurangan. Jadi buat correlation study, katakan tiap-tiap kali ada webinar GPMM, air dia berkurangan. Kan? 100%. Tiap-tiap kali air kurang. Jadi ada correlation di antara air dalam botol ini berkurangan dengan adanya webinar GPMM. Tetapi dia bukan penyebab, dia bukan sebab webinar GPMM bukan sebab air dalam botol ini kurang. Dia kurang sebab saya minum. Ya. So kita kena faham apa yang dimaksudkan dengan correlation ya. So correlation is not causation. Ya. Dan lagi satu definisi yang kita perlu faham ialah minda. Apa dimaksudkan minda di dalam Islam? Kita sebut mental health kan, mental ni something yang to do with the mind kan. So minda kan, apa maksudkan minda? Minda ni kita ambil daripada istilah bahasa Inggeris kan. Apabila kita ambil istilah daripada bahasa Inggeris, makna dia berubah sikit. Kan? Tadi kita ambil istilah penyakit, tapi penyakit tu kalau dalam bahasa Inggeris kalau apa kita boleh bagi kepada disease dan disorder. Yang ini pula kita panggil minda, kan? Bila minda dalam bahasa Inggeris kita fikir benda yang di dalam otak tu, semua di dalam otak, kan? Everything is in the mind, kan? Tetapi dalam Islam, minda ni terbagi pada dua bahagian. Ya, iaitu akal dan hati. Hati ni qalb lah. Qalb ni dia ada dua. Kalau ikut Imam Ghazali, ada terbagi pada dua. Satu yang fizikal, hati atau jantung, kan? Yang satu hati yang non-tangible, ya, yang tak boleh disentuh, kan? Okey, yang abstrak. Itu dia hati, kan?
So bila kita katakan apa minda, dan minda tu kita kena faham bahawa dalam Islam yang kita maksudkan minda bukan hanya mind, yang dimaksudkan dalam psikologi barat, kan? So minda dalam Islam bermakna akal dan juga hati. Siapa yang mengikuti webinar hari Rabu itu, I think Puan Sri Datin Sri Zainah, Dr. Zainah menerangkan tentang peranan hati, kan, dan juga akal, kan. So itu amat mustahak, kan, bahawa kedua-dua tu adalah apa yang dimaksudkan minda di dalam definisi Islam, kan. Dan di mana letaknya minda? Di mana letaknya akal? Kalau ikut barat, akal letaknya di otak, kan. Ini disebabkan Hippocrates, kan, mengatakan bahawa akal letaknya, the mind letaknya di brain, kan, di otak. Otak tu yang fizikal, ya. Dan tetapi ada falsafah apa sebelum Hippocrates, manusia menganggap akal itu berada di hati. Dan kalau kita tengok apa Imam Al-Ghazali dalam definisinya, dia kata akal letaknya di hati, kan. Jadi dalam psikologi, dalam apa psikologi Islam, kerana ada yang dikatakan bahawa akal itulah fakulti intelek kita dan hati adalah fakulti kognitif. Jadi bila kita sebut minda, masalah penyakit mental ni, jangan kita fikir hanya di otak saja, ya. Mana kita perlu memahami bahawa bila sebut penyakit mental atau penyakit minda ataupun keceluan mental ni, ubatnya ialah hati dan akal, ya. Saya rasa saya berhenti itu sebab bab definisi, ya, dan mungkin beri laduan kepada Dr. Wan untuk menyambung mula. Sekian. Okey, di situ kita dapat lihat tentang perbezaan perubatan komplementari dalam mendefinisikan masalah kesihatan mental, iaitu kesihatan mental ini berpunca daripada minda yang terbahagi kepada dua fakulti, iaitu fakulti hati dan fakulti akal. Hati tadi adalah fakulti kognitif dan akal adalah fakulti intelek. Dan penyakit mental bukan hanya di otak, tapi ubatnya perlu kepada hati dan juga akal. Jadi Dr. Wan, bagaimana Dr. Wan dapat mencadangkan pemakanan sunnah sebagai penawar kepada penyakit masalah kesihatan mental ni? Kesihatan mental ni dia ada banyak, kan? Ya, Dr. Wan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sahla idza syi'ta sahla. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Terima kasih Dr. Azian, Ahli Wasalan, YMB dari UK, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Sebenarnya soalan tu terus dia jumping tanya apakah pemakanan sunnah yang boleh kita manfaatkan untuk masalah kesihatan mental. Saya sebenarnya ingin mengambil peluang untuk menjelaskan tentang konsep pemakanan sunnah ni, sebab selalunya saya ditanya tentang makna pemakanan sunnah ataupun rawatan sunnah. Adakah sunnah ni ada ruqyah baru dikatakan sunnah, kalau tak ada ruqyah tidak dikatakan sunnah. Bahkan soalan ini datang daripada kumpulan-kumpulan intelek yang mereka menyangka bahawasanya rawatan sunnah tu mesti ada ruqyah.
Jadi sebelum kita melihat kepada makanan yang boleh dimanfaatkan untuk merawat masalah kecelaruan mental, apa-apa sahajalah yang berkaitan dengan mental, kita kena faham dulu konsep pemakanan sunnah. Dan saya selalu tegaskan bahawa term pemakanan sunnah ini ataupun term makanan sunnah ini tidak dipelopori oleh ulama-ulama di sepanjang zaman. Cuma di akhir-akhir ini sahaja ada term itu, khususnya di negara-negara macam Malaysia, Indonesia. Sedangkan hakikat sebenarnya term itu tidak pernah digunakan oleh para ulama. Yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi hanyalah term halal dan tayyibah. Halal dan baik. Halal melibatkan hukum dan tayyibah yang melibatkan kaedah, cara, masa dan banyak lagi lah. Contohnya diagnos pesakit sehingga perlu diberi makanan yang sesuai dengan keadaan pesakit tersebut. Baik. Secara ringkasnya, dalam kitab-kitab Tibu Nabawi, dan saya suka menyebut bahawa bila kita sebut Tibu Nabawi, ia bukan hanya satu kitab, tetapi ia ada puluhan kitab. Dan kitab-kitab ini perlu diperhalusi satu persatu untuk memahami kaedah dan cara masing-masing pengarang dalam membincangkan konsep Tibu Nabawi. Baik. Jadi pemakanan sunnah ni adalah satu part sebenarnya dalam perbincangan Tibu Nabawi. Dalam kitab-kitab Tibu Nabawi, mereka menyaring hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan makanan yang sesuai untuk masalah yang melibatkan hati. Dan kesimpulan yang dibawa oleh para ulama iaitu terdapat satu jenis makanan. Formula yang telah disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Campurannya ialah campuran yang menjadi budaya bangsa Arab di zaman sebelum daripada zaman Rasulullah sampai masuk zaman Rasulullah, dan Rasulullah endorse formula tersebut ataupun gabungan bahan tersebut. Makanan tersebut disebut oleh Nabi SAW, contohnya dalam satu hadis baginda SAW, "Alaikum bitalbinah fa innaha mujimmatun li fuadil marid wa tadhhabu bi ba'dil huzun." Maksudnya ialah hendaklah kamu memakan sejenis makanan yang bernama talbinah. Fa innaha mujimmatun li fuadil marid, kerana ia dapat menenangkan hati pesakit, wa tadhhabu bi ba'dil huzun, dan dapat menghilangkan sebahagian daripada perasaan sedih dan duka cita. Dan terdapat banyak hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang kelebihan talbinah ini, khususnya dalam merawat masalah jiwa dan hati. Dan campuran tersebut yang disebut oleh Rasulullah SAW ialah campuran yang melibatkan barley. Sebenarnya barley yang disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW yang menjadi penawar ini ialah barley yang dimesin ataupun yang dihancurkan sehingga menjadi powder bersama-sama dengan kulitnya. Itu yang asal. Kemudian barley ini dimasak dan dicampur dengan susu. Dan apa sahaja ni susulah, sama ada susu itu susu lembu, susu kambing, susu unta atau susu kuda, dan dicampur madu asli sebagai bahan pemanis. Inilah formula asal kepada talbinah sebagaimana dalam budaya Arab, dan Nabi SAW menyatakan bahawasanya orang yang memakan talbinah ini sekurang-kurangnya sebahagian daripada rasa sedih dan duka citanya akan hilang. Dan terdapat banyak data penyelidikan yang melibatkan talbinah. Cuma dalam penyelidikan ni banyak istilah yang digunakan, antaranya ialah seperti talbinah, hassa, al-barid, al-nafi',
beberapa term lagi yang digunakan yang merujuk kepada makanan yang sama. Jadi dari sudut nasnya, makanan ini memang disebut oleh baginda SAW sebagai dapat menghilangkan, merawat kesedihan pesakit dan menghilangkan sebahagian daripada rasa sedih dan duka cita. Dan di sana terdapat beberapa lagi kaedah yang diajar oleh baginda SAW dalam proses untuk merawat hati. Namun begitu, kemuncak kepada makanan yang menjadi rawatan ataupun yang dapat digunakan untuk merawat masalah yang melibatkan hati ini ialah makanan yang disebut dalam hadis-hadis Nabi sebagai albina. Wallahu a'lam. Terima kasih Dr. Zian. Okey. Maknanya, terima kasih Dr. Wan. Apa yang Dr. Wan katakan, bila disebut tentang rawatan sunnah tu bukanlah semestinya ruqyah sahaja. Makanan juga adalah termasuk dalam rawatan Islam, dan term pemakanan sunnah sebenarnya tidak ada daripada zaman dulu, cuma yang ada ialah disebut dalam Al-Quran ialah halalan thayyibah, yang diberikan kepada pesakit mengikut keadaan pesakit tersebut atau keadaan yang dialami oleh seorang pesakit. Dan antara formula untuk makanan kesihatan mental dari sudut jiwa dan hati yang diberikan oleh Rasulullah SAW ialah talbinah. Mungkin tadi mungkin boleh Dr. Wan dah berikan formula, dan mungkin boleh semua peserta mencuba membuat talbinah ni di rumah ataupun membelinya di pusat rawatan Islam yang ada jual talbinah lah. Jadi untuk Dr. Zian, kalau boleh saya detailkan sikit formula kalau dah tuan-tuan dan puan-puan nak macam mana cara nak menyediakan talbinah. Simple saja. Silakan. Sebenarnya kita boleh gunakan barley yang biasa tu, barley yang macam kita minum air barley tu. Barley tu kita rebus, masak seperti kita nak buat bubuk. Cuma jangan dicampur dengan bahan lain lah. Hanya dicampur sedikit garam. Kemudian bila masak, masa nak makan nanti dicampur susu segar dan juga dicampur madu. Maksudnya boleh dimakan bila-bila masa sahaja, dan ia adalah makanan yang mengenyangkan lah. Boleh dimakan sarapan pagi, tengah hari, malam, bila-bila masa sahaja. Dr. Wan, jika sekiranya orang yang mengalami alahan kepada susu, boleh tak digantikan susu dengan santan ke ataupun bahan lain? Kira-kira sunnah tak? Kalau sebab ada sebagian orang dia mengalami arahan dengan susu. Pertama, pengalaman saya dengan talbinah ni, saya pernah berikan formula talbinah ataupun talbinah yang telah siap diproses ni kepada orang yang menghadapi masalah alahan susu. So far, setakat ni tidak ada yang bermasalah untuk memakannya. Walaupun peringkat awal dia memang ada alahan untuk susu. Itu pengalaman saya. Yang kedua, talbinah ini boleh dibuat lebih simple daripada itu, iaitu dengan hanya menggunakan barley dan madu sahaja. Tidak perlu dicampur susu. Pun boleh juga. Cuma kalau dicampur susu itu adalah formula yang lengkap, kerana dalam semua hadis Nabi SAW ini, kebiasaannya makanan yang dapat dijadikan sebagai bahan rawatan selalunya, bukan selalunya, bahkan semuanya hanya menggabungkan bahan tidak lebih daripada 3. Jadi barley, susu dan madu itu 3. Selalunya 3 saja, 2 ataupun 3 saja. Wallahualam. Okey, terima kasih Dr. Wan pada formula bagi merawat penyakit depresi, betul kan Dr. Wan? Untuk merawat penyakit depression, formula tu boleh cuba. So, untuk berkenaan dengan kesihatan minda, jadi Cik Amidi, boleh tak, ada tak terdapatnya masalah kesihatan mental ni yang bukan disebabkan oleh minda, tetapi ia boleh disebabkan oleh faktor lain seperti gangguan jin? Kerana kita tahu kebanyakan pesakit kesihatan mental, mereka stigma ataupun mereka, terutama dalam kalangan masyarakat Melayu, mereka mempercayai bahawa masalah mental ini ada kaitan dengan masalah gangguan jin. Sejauh manakah kebenaran statement tersebut? Bila kita sebut tentang masalah kecelakaan mental ni,
kita boleh diagnose menggunakan simptom kan. Jadi simptom dengan guna simptom kita boleh mengetahui sama ada seorang itu mempunyai kecanduan mental atau tidak kan. Umpamanya kan dalam dalam psikologi barat kan ada dinamakan ada skala kan bagi depression, anxiety, stress scale atau Beck's depression inventory, di mana ini adalah soal jawab kan sama items di mana kalau ada seseorang itu mengalami beberapa simptom maka dia mempunyai depression, anxiety dan sebagainya kan. Jadi ini cara menggunakan simptom untuk mengetahui sama ada seorang itu mempunyai kecelaruan mental atau tidak kan. Jadi simptom-simptom ni kan dengan simptom kecelaruan mental dengan simptom posesi jin ada overlapping kan, ada overlapping antara simptomnya. Dan kita boleh juga gunakan simptom ni untuk mengetahui sama ada seorang itu mempunyai posesi jin atau tidak kan. Kita boleh buat skala kan untuk menentukan sama ada seorang itu mempunyai posesi jin. Dan pisang kan, kita ada skala pisang kan yang menganalisa kan simptom-simptom yang ada kan. Jadi ini ada 43 kita 23 campur 11 kan, 34 simptom yang dianalisis kan di dalam satu kajian kuantitatif, dan simptom-simptom ini diambil daripada simptom yang dikemukakan oleh Wahid Salambani dan juga Mulyaham Datuk Harundin kan, dan juga tambahan daripada simptom-simptom yang tak ada itu dari simptom yang ditambah oleh pisang ya. Dalam analisis 34 simptom itu didapati ada 23 simptom yang signifikan dan yang lainnya 11 tu kurang signifikan. Kurang signifikan tu bukannya maknanya tak perlu langsung kan. So dari simptom yang signifikan itu, sekiranya seseorang itu mempunyai banyak simptom kan, maka kemungkinan besar dia ada mempunyai masalah jin. Dan kalau kita tengok simptom itu, ada simptom yang dikaitkan dengan kecelaruan mental kan, tidak boleh fokus, kebiasaan buruk sangka, paranoid dan sebagainya, mudah lupa. Mungkin ini nampak benda dan dengar suara adalah sistem-sistem yang ada persamaan dengan sistem kecelaruan mental. Dalam masalah simptom simptom posesi jin, kebanyakannya kita dapati dia berdasarkan pada mimpi ya kan, jenis-jenis mimpi yang didapati ataupun gangguan semasa tidur atau gangguan terhadap akidah seseorang kan, melalui Islam. Maknanya dia yakin Islam tetapi datang pelbagai andaian yang meragui Islam kan, tertarik pada bahan yang bukan Islamik, kata cross ke, tapi dia tak nak, tapi benda tu kerap datang kan, rasa nak ingin bunuh diri tapi dia tak tahu sebab kan. Bila kita simptom ni benda yang kita tak boleh rationalize, yang tak masuk akal kan. Ada kata bisikan kata suruh bunuh diri. Kenapa nak bunuh diri? Saya hidup bahagia, anak kerja bagus, anak ramai ke sebagainya. Tak ada reason, tak ada logical reason untuk kata bunuh diri, tapi benda tu datang kan. So ini dia makin simptom. Kalau simptom itu kita boleh rationalize, itu tidak dinamakan simptom. Katakan seorang tu nak bunuh diri sebab apa? Bisnes dia dah collapse sebab COVID katakan. Itu ada sebab ya. Itu bukan masalah simptom, bukan simptom jin ya. Jadi dalam kajian ni kita dah buat analisis sebenarnya. Tidak bermakna kalau kita ada satu simptom tu makna kita dah ada gangguan, ada jin dalam badan. Tidak betul ya. Dalam kajian saya yang belum dipublish lagi, kalau kita ada 4 dan lebih kan, itu kena berhati-hatilah. Maknanya kemungkinan besar ada. Kalau satu tu
just ignore lah kan, buat tak tahu ya, buat amalan banyak kan. Kalau 2 tu just warning sign lah kan, kalau tak kalau tak berhati-hati simptom akan meningkat kan, daripada 2 jadi 3. Kalau 3 borderline kan, kalau 3 simptom, mana simptom yang signifikan ya, 3 kalau 3 ada 3 mana borderline, mungkin ada mungkin tak ada gangguan jin. Dan kita tengok pada simptom yang kurang signifikan, kalau ada banyak kat situ kemungkinan ada kan. Jadi itu dari segi simptom ya. Maknanya dari simptom kita boleh membuat diagnosis kan. Dan macam mana kita nak diagnose? Bila kita diagnosis ada 2 fasa, okay? 2 fasa diagnosis. Ya, dalam fasa 1, okay, dalam fasa 1 kita kena tentukan sama ada jin di dalam badan atau tidak. Kalau tak ada jin, mana itu masalah psychological kan. Jadi ini senang, mudah kan. Satu daripada dari simptom itu, dan ini boleh sebab orang guna ruqyah sebagainya, ada reaksi sebagainya. Tapi kalau di simptom tu kita dah boleh tahu dah. Kalau 4 dan lebih itu kemungkinan besar ada masalah jin. Kalau tak ada, mana kita kemungkinan psychological. Tapi kalau ada, okey, kita kena tanya, okey, fasa 2, kenapa jin tu masuk dalam badan kan? Apabila jin dah masuk dalam badan, dia akan memberi beberapa simptom kan. Kalau jin tu dia ada banyak jawapan ni macam-macam lah. Dan klasifikasi, kalau macam ni saya bagi kepada 9 klasifikasi, orang lain akan bagi klasifikasi lain, dan semua ni subjektif kan. Jadi tujuan klasifikasi ini untuk memudahkan rawatan kan. Kata sihir tu ada pecahan dia kan, dan susur balas dendam sebagainya. Kalau jin tu suka jatuh cinta tu, dia simptom dia lain. Kalau saka mungkin simptom lain. Kalau just nak menyesat manusia dia lain. Mungkin orang tu hafaz Quran, beribadat dan sebagainya, tetapi jin dapat juga masuk ke dalam badannya dan cuba menyesatkan dia, memberikan andaian macam-macam, meragui Islam dan sebagainya kan. So bila kita tengok simptom tu, kita boleh fokus, kita boleh cuba narrow down kan, kenapa jin tu masuk dalam tu, supaya memudahkan rawatan ya. Jadi ramai orang dia nak start daripada 2 tu kan, yang fasa 2 tu, sihir, siapa hantar sebagainya. Bagi saya tidak kan. Kalau kita nak fokus pada rawatan, kita ambil macam kaedah seorang tu ada penyakit, kata COVID ke ataupun flu sebagainya kan. Jadi apa yang menyebabkan flu? Simptom-simptom flu tu ada, okey, menyebabkan simptom flu tu ada virus kan. Dan kita nak fikir virus tu datang daripada China ke, daripada Itali ke, daripada UK ke, itu bukan fokus utama kan. Fokus utama rawatan ialah untuk membunuh virus tu. Ya. Bunuh virus. Itu fokus utama. Kan, kalau virus tu dah dibunuh, maka sebab kenapa virus tu masuk dalam badan tak ada masalah. There's no problem there kan. Jadi super macam jin kan. Jadi kalau kita dalam segi rawatan tu, kita kena fokus kepada membuang jin tu atau melemahkan dia, mengeluarkan dia. Bila dah keluar tu, kenapa dia masuk itu tak jadi masalah. It doesn't matter. Apabila jin ada di dalam badan manusia kan, dia akan memberi kesan. Kan? Dia kesan kepada minda sebab jin ni makhluk yang mukallaf ya. Bila kata mukallaf tu, dia ada akal, dia ada qalb ya, dia ada hati, dia ada akal. Dia macam manusia, cuma jasad dia berbeza. Kan? Bila jin masuk di dalam badan manusia, mana akal jin itu boleh mempengaruhi otak kita, sistem saraf kita, saraf pusat ya. Kita akal kita ni, minda kita ni satu yang abstrak kan. Dia bukan yang kita boleh nampak kan. Otak kita sebagai hardware kan. Sistem saraf kita tu hardware, dan yang minda kita ni kita kata software kan. Jadi minda kita menguasai sistem saraf kita, dan dengan itu kita boleh angkat tangan, kita boleh bercakap dan sebagainya. Semua pergerakan ni ialah kerana minda kita
menguasai, memberi isyarat kepada sistem saraf pusat, dan dengan itu otot-otot kita bergerak dan kita boleh bercakap. Jadi apabila jin di dalam badan manusia, minda jin itu boleh juga mempengaruhi sistem saraf manusia. Dan dia mungkin boleh menggunakan separuh atau kesemuanya. Kalau separuh kata dia boleh gerakkan tangan orang tu, dan orang tu secara tidak sedar atau tak boleh kontrol, dia tangan dia akan bergerak ataupun mengeluarkan kata-kata yang kesat, kan? Sebab semua badan kita ini adalah satu hardware, kan? Is a hardware, kan? It is a vehicle, kan? A vehicle for our existence on this earth, kan? Suruh macam kereta. Kalau kereta kita ada, mungkin ada carjacker. Kita driver, tiba-tiba ada carjacker datang, kita nak pusing ke kanan, carjacker suruh pergi pusing ke kiri. Dan kita hilang kontrol kalau kita tak kuat, kan? So tahap keterukan kesihatan mental bergantung kepada setakat mana minda jin lebih kuat daripada minda di sendiri, kan? Sekiranya minda jin itu lebih kuat daripada minda orang itu, maka jin itu boleh menguasai sistem saraf pusat dan orang itu akan hilang kontrol pada diri dia, ya. Jadi ini kita kena faham, ya, sebab perkara inilah pertembungan di antara minda manusia dan minda jin apabila jin ada dalam badan manusia. Dan ini bergantung pada keseimbangan kuasa. Apabila kata dalam rawatan, apa yang ruqyah buat sebenarnya atau baca Quran itu apa buat? Ia menemahkan jin supaya jin itu kurang mempunyai keupayaan untuk menguasai sistem saraf kita, kan? Jadi konsep persimbangan kuasa ini amat perlu, amat penting, kan? Kita tak boleh mengharapkan dari segi rawatan itu, maknanya kita harapkan jin tu keluar atau jin tu lemah, lepas tu kita tahu apa. Sebab kerawatan tidak akan memberikan kita kekuatan minda. Kekuatan minda adalah hasil daripada usaha kita sendiri, kan? Jadi kalau seorang itu tidak membuat apa-apa untuk membolehkan minda dia menjadi lebih kuat, lebih fokus, maka selama itulah jin akan menguasai diri dia dan selama itulah dia akan mengalami kemurungan ataupun apa-apa juga kecerobohan mental. Nanti selepas ni mungkin saya boleh bincangkan tentang bagaimana jin boleh survive di dalam badan manusia, kan? Dan bagaimana kita boleh melemahkan jin dari aspek survival dia supaya manusia, orang sesiapa yang mengalami masalah mental yang disebabkan jin, maka mereka boleh boleh mendapat kesihatan yang lebih cepat, kan? Jadi maknanya kesihatan mental ini boleh disebabkan fizikal, memanglah biological, itu yang fizikal, ya, kerosakan pada otak atau substance, tapi juga boleh disebabkan environment, cara pemikiran, anxiety dan sebagainya, ataupun kesan daripada daripada jin dan sebagainya, okey. Sama ada jin tu ada ataupun jin tu dah keluar, kan? Mana kalau jin dah keluar, mana orang dah ada kerasukan jin, lepas tu jin tu dah lama dalam badan, lepas tu jin dah keluar, dah tak ada jin pun, mungkin dah ada kesan juga pada mentalnya. Supaya macam seorang yang hidup dengan mafia, katakan. Okey. Lepas tu dah keluar, dah terlepas daripada mafia, tapi masih ada fobia tentang mafia, masih takut, masih ada trauma dan sebagainya. Walaupun fobia, walaupun mafia tu tak ada, supaya dengan jin, kan? Walaupun jin dah keluar, kadang-kadang ada juga fobia, okay, tentang jin atau trauma, okay, kesan daripada jin di dalam badan. Okay. So ini satu topik sangat luas juga dan kita kena fahami, okay, kesemua ini adalah pertembungan minda, ya, pertembungan minda di antara jin, minda jin dengan minda manusia, dan siapa yang lebih kuat, kan? Kalau minda kita lebih kuat, kita boleh mengatasi, kita boleh menghalang jin pada menguasai diri kita, menguasai badan kita.
ya. Dan sekiranya kita boleh mengatasi itu, maka insya-Allah kita boleh mendapat kesihatan yang lebih cepat. Sekarang saya serahkan pada Dr. Azian. Jin boleh menyebabkan menjadi salah satu daripada punca berlakunya masalah kesihatan mental pada seorang, dan simptom yang ada dalam psikiatris ada yang overlapping dengan simptom yang disenaraikan dalam perubatan komplementari bagi mereka yang menghadapi masalah gangguan jin. Mimpi adalah antara simptom yang boleh diambil kira jika seorang itu ada gangguan jin. Jika kita lihat tadi, berlakunya kerosakan kepada, maknanya jin tadi dia boleh membuatkan sistem saraf rosak, dan tidak mustahil juga berlakunya kerosakan di otak itu boleh disebabkan oleh jin. Maknanya kalau jin, kalau kita tengok dia boleh angkat batu, istana dan barang-barang yang besar, apatah lagi dan merosakkan benda-benda dalam alam ni, apatah lagi jika dia berada di dalam tubuh manusia. Sudah tentunya dia boleh merosakkan fizikal otak seseorang jika dia telah dimasuki oleh jin. Jadi mungkin Dr. Wan boleh bagi cadangan ataupun berkongsi jika ada makanan sunnah yang boleh dicadangkan untuk mereka yang menghadapi masalah gangguan jin, atau bagaimana ada tak formula yang boleh digunakan untuk merawat fizikal otak yang telah rosak tadi. Katakan kalau dalam medical dikatakan kalau berlakunya kerosakan pada neuron, neurotransmitter, berlaku synapse semua kan, kerana berlakunya kerosakan pada fizikal. Ada tak pemakanan yang boleh merawat di sudut fizikal manusia tadi? Baik, terima kasih Dr. Azian. Perbincangan tentang jenis-jenis makanan yang boleh merawat penyakit tertentu pada manusia ini termasuk dalam isu yang kita bincangkan pada malam ini. Sebenarnya item-item yang disebut dalam Tibu Nabawi ataupun pemakanan sunnah, ia adalah item-item yang boleh diamalkan dalam semua keadaan. Cuma dalam pemakanan sunnah, proses penjagaan diri sama ada secara zahir ataupun secara batin ini, ia melibatkan kaedah dan cara pengambilan makanan. Semua ini dia berpunca daripada 3 kaedah asas yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kaedah yang pertama iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil makanan yang ada di sekitar baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kata makanan ataupun bahan rawatan tempatan. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan setakat mengambil makanan sekitar, tetapi juga mengambil semua jenis makanan yang ada di sekitar. Tadi ambil semua jenis makanan, yang ni mengambil contohnya karbohidrat Rasulullah ambil, vitamin Rasulullah ambil, protein Rasulullah ambil, fiber pun ambil. So kumpulan-kumpulan makanan sebagaimana yang kita faham sekarang ni memang diambil oleh Rasulullah SAW. Perkara yang ketiga iaitu Rasulullah SAW menyeimbangkan pengambilan makanan ini dengan kaedah yang semua kita tahu, iaitu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Jadi apa sahaja bentuk makanan yang disebut oleh para ulama untuk merawat apa sahaja penyakit, termasuk yang kita bincang pada malam ini, ia berkisar kepada 3 konsep tadi yang dipanggil dalam istilah pemakanan sunnah dan Tibu Nabawi sebagai tawazun, yang merujuk kepada makna seimbang, iaitu 3 tadi, makanan, air dan udara.
syumul, iaitu Rasulullah meraihkan semua jenis makanan yang ada di sekitar baginda sallallahu alaihi wasallam, dan tanawwu, kepelbagaian. Syumul maksudnya menyeluruh, tanawwu maksudnya pelbagai, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil secara saksama semua jenis makanan yang ada di sekitar baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kunci asas kepada pengambilan makanan untuk menjaga kesihatan badan, menjaga kesihatan diri, sama ada kesihatan luaran ataupun dalaman. Jadi jika itu yang diambil, dan memang ulama kita ada lagi sesuatu makanan yang baik pada seseorang belum tentu baik pada orang lain. Sesuatu makanan yang boleh menjadi penawar pada orang lain, dia boleh menjadi penyebab penyakit pada orang lain. So, itu adalah perincian-perincian para ulama, tapi yang penting tiga asas tadi memang dijelaskan oleh para ulama sebagai asas yang penting dalam kita menjaga diri kita, sama ada daripada penyakit zahir ataupun penyakit batin. Jadi balik pada soalan Dr. Azian tadi, ada tak jenis makanan-makanan tertentu? Di sepanjang pengalaman saya, bila saya balik kitab-kitab Tibbun Nabawi, saya tak jumpa makanan yang secara khusus. Kerana makanan yang secara khusus ni, maksud saya ialah contohnya seperti makan kurma dapat merawat penyakit, dapat merawat penyakit masalah yang melibatkan kejiwaan contohnya, ataupun buah tin. Jadi yang saya jumpa dalam banyak hadis Nabi SAW ialah makanan yang saya sebut tadi, iaitu talbinah tadi. Alaikum bil baghidin nafi, amar Rasulullah SAW bitajhizil hasad dan sebagainya. Banyak hadis itu merujuk kepada talbinah tadi. Selain daripada itu, makanan-makanan lain, contohnya makanan yang ada di sekitar Nabi SAW daripada kumpulan karbohidrat, daripada kumpulan protein, Nabi SAW tidak memilih makanan tertentu, maka Rasulullah ambil apa sahaja jenis makanan yang ada di sekitar baginda SAW dengan menjaga dua asas utama, iaitu halal dan thayyibah. Kerana makanan yang baik sekalipun, kalau dia adalah makanan yang daripada sumber yang haram, diproses dengan cara yang haram, dicampur dengan benda yang haram dengan pengetahuan kita, maka ia juga boleh memberi mudarat kepada kesihatan. Kerana Nabi SAW bersabda, kullu lahmin nabata min haram fanaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram ni, maka ia lebih disukai oleh api neraka. Jadi persoalan halal dan thayyibah ini adalah persoalan yang sangat penting untuk menjaga kesihatan kita, sama ada zahir ataupun batin. Terima kasih Dr. Zian. Terima kasih Dr. Wan. Maknanya makanan yang sesuai bagi seorang tu mungkin tidak sesuai bagi orang lain. Jadi seseorang tu perlu mencari makanan yang sesuai untuk diri mereka lah, dan keseimbangan dalam makanan tu adalah penting untuk menjaga kesihatan. Jadi kita nak tengok tadi balik kepada masalah isu jin di dalam tubuh badan yang menyebabkan masalah kesihatan mental. Mungkin boleh Encik Hamidi jelaskan, terangkan bagaimanakah cara untuk kita kurangkan atau kita hapuskan kesan jin pada minda kita. Apabila jin berada di dalam badan, okey, dia mestilah ingin untuk survive, kan? Sebab ia adalah satu pertembungan, kan? Apabila seorang kita tahu lah, kadang-kadang ada orang yang tak tahu ada jin dalam badan dia. Dia dah 10 tahun, 20 tahun baru tahu ada, kan? Jadi jin tu boleh buat apa benda, senang je. Tapi kalau jin tu tahu, okey, bahawa orang tu tahu dah ada pertembungan, jin tu akan cuba menguasai, okey. So bila kita berlawan dengan orang, kita nak musuh kita itu, lawan kita itu lemah, kan? Lemah dari segi psikologi dan lemah dari fizikal, kan? Dan jin pun begitu juga, okey. Dia cuba membuat mangsa dia lemah dari segi psikologi dan juga segi fizikal. Okey. Dari segi apa benda-benda yang boleh melemahkan jin, okey, macam ibadah, kan? Kata ibadah, okey. Ibadah, baca Al-Quran dan sebagainya boleh melemahkan jin. Dan dia juga akan cuba mengganggu seorang itu
supaya mengurangkan ibadah. Kadang orang tu ada yang apa, dah ambil wuduk tak boleh sembahyang kan. Bila sembahyang diri lepas tu tak jadi atau tangguh-tangguh sebagainya, okey, gangguan pada ibadah. Kerana setiap ibadah itu boleh melemahkan jin. Ataupun jin tu boleh membuat seorang itu untuk bersendirian, tak bergaul dengan orang. Sebab kalau bila bergaul dengan orang, kita otak kita segar kan, dan mungkin ada nasihat-nasihat di masa ke semasa dan sebagainya. Tapi sekiranya orang itu dia bersendirian, mudah untuk jin mempengaruhi seorang itu. Dan jin boleh bercakap kadang-kadang, dalam bisikan yang orang tak sedar bahawa dia bercakap dengan jin. Maknanya bila bercakap dengan bersendirian tu, dalam konteks bercakap dengan jin ni, maksud saya dia bertanya dan mendapat jawapan, dia jawab, dan jawapan tu secara spontan. Katakan, okey, apa nak buat sekarang? Okey, kita pergi kedai dan apa nak buat? Beli coklat apa? Coklat Galaxy yang mana tu, yang besar sekali. Maknanya seolah-olah bercakap dengan kawan seorang lain, kan? Dia siapa apa? Ada orang ganggu skrin ya. Oh, jin ke ganggu ni? Siapa yang ganggu skrin? Okey. Okey. Ya, sebab bentuk dia tu macam bentuk marahnya tu. Okey. Ada orang ganggu jin lah. Cakap masalah jin. Jadi jin tu boleh apa? Ni minda jin lah ni dalam komputer. Okey. Kalau ada siapa ganggu, saya tak ada notit ya. Okey. Okey, tak apa. Ini dia cara cakarannya cara cakaran budak-budak kecil selalunya kalau macam ni kan. Ya, okey. Okey. Jadi bila bersendirian, jin tu boleh mempengaruhi seorang itu kan. Jadi kalau ya. Tak ada, saya tengok macam dekat jin tu dia bentuk love kan. Dia gambar dia tak cakap tempat lain, dia cuma cakap tempat area jin saja. Dan membentuk macam bentuk love. Okey. Kita teruskan Cik Amelia, tak apa. Gangguan jin sebentar. Ya, okey. Jadi dia boleh apa? Dia boleh mempengaruhi seorang itu dengan bercakap, bisikan kan. Dia cakap sendiri dengan jin ni berbeza dengan kita berfikir. Kalau kita fikir nak pergi mana, kita fikir kita nak sini ke sana ke, itu diri kita kan. Tapi kalau jawapan tu secara spontan, kita tak fikir dan jawapan dapat secara spontan, tak tahu datang di mana, maknanya kemungkinan besar ialah bercakap dengan jin yang ada dalam badan. Walaupun suara itu mungkin suara kita atau kita rasa diri kita kan. Okey. Dan melakukan dosa itu juga menguatkan jin lah, melemahkan kita kan. Dan persekitaran kotor kan. Dia jin ni dia terbalik pada manusia. Kan manusia kalau kita kotor, kita lemah. Jin kalau kotor dia jadi kuat kan. Jadi kalau kalau kita buat environment kita ni bersih, dia melemaskan jin. Supaya macam kalau kita buat environment kita, bilik kita kotor busuk, kita pun lari kan. Kita jadi lemah kan. Lemah fizikal dan lemah semangat juga kan. Okey, ganggu fokus kan. Sebab bila fokus kita berlawan. Kalau kita nak berlawan dengan musuh, kalau musuh tak fokus, mudah kita mudah kita kalahkan musuh kan. Jin akan buat kita cuba jangan fokus kan. Dan yang fokus ni macam-macam lah boleh mana. Kita kalau buat bising pun kadang kita hilang fokus dan sebagainya. So jin akan menggunakan banyak-banyak cara, taktik untuk mengganggu fokus kita. Jadi nak buat kerja kadang tak siap, ada gangguan dan kita hilang fokus dan kita lupa sebagainya. Atau malas ni, tak ada orang yang malas, dia akan melawan kan. Dan itu lebih jin lebih sukalah sebab dia tak ada tentangan daripada orang yang dirasuknya, yang mangsa dia. Dan masalah makanan juga ya. Pemakanan, junk food, craving ni ngidam ya macam. Craving ni sebab orang kan kalau tengok macam kalau di jin di England ni, dia ni crave dia beza daripada jin di Malaysia katakan. Di England dia suka coklat Galaxy kan. Yang itu banyak saya tengok ada pattern ni kat situ lah.
Dia suka, dan kalau dia makan bukan satu bar dia, 5, kalau 3, 4, 5 bar, family bar tu sekaligus kan. Tu jadi jin daripada negara lain akan mempunyai craving yang lain kan. Jadi kalau craving ni maknanya kita crave for the food tu, kemungkinan makanan tu bukannya untuk kesihatan diri kita, tapi adalah untuk kekuatan pada jin, beri kekuatan pada jin kan. Dan juga ada kes-kes yang kita tengok seorang kanak-kanak umur 12 tahun kan. Dia tiap-tiap pagi makan 14 keping roti. Breakfast dia 14 keping roti. Bila dirawat, lepas tu pun 4 keping je kan. Jadi yang 10 keping tu siapa makan kan? Itulah. Okay. Jadi kita kena tengok kan, kalau makanan kita ni berlebihan daripada apa yang kita makan yang tak masuk akal kan. Itu mungkin kemakanan tu ialah untuk menguatkan jin kan. Sebagainya. Jadi kalau kita nak berlawan kan, kebanyakan ni ialah kita tengok perkara yang kita boleh buat ya. Maknanya menggunakan minda kita. Bersendirian. Kalau kita rasa kita dah bersendirian, kenapa? Kita kena bergaul dengan orang kan. Jangan kalau kita kurang ibadat, kita cuba melakukan ibadat. Kalau kita makan berlebihan, makan junk food banyak sangat, ada craving dan sebagainya, kurangkan kan. Ikut nasihat Dr. Wan tadi, makanan sunnah sebagainya. Kalau kita malas dan hilang fokus, ganggu fokus, buat riadah, senaman sebagainya untuk mengembalikan fokus pada kita. Kalau kita hidup dalam keadaan suasana yang kotor, busuk sebagainya, bersihkan tempat kita kan. Kerana apa yang kita buat semua ni adalah untuk melemahkan jin pula. Kan? Jadi dalam dalam untuk usaha untuk menguatkan. Dia masih ada lagi ya tanda ref tu. Okey. Saya dah apa ni? Oh, masih ada ya. Okay. Masa tak apa dia pun nak join sekali. Tak apa. Boleh clearkan ni. Macam jin sekolah tadika lah ni. Okey, clear ya. Okey. Okey. Ialah proses terapi minda kan, macam mana kita nak menguatkan minda kita dalam konteks posisi jin kan. Dia salah satu daripada psikoterapi dia ada psikoterapi ni ada banyak pendekatan kan. Ada behavioral dan humanistik dan psychoanalysis sebagainya. Dan satu daripada pendekatan ialah pendekatan existential. Existential ni menggunakan falsafah kan, menggunakan falsafah sebagai metod pendekatan rawatan kan. Jadi kalau di barat tu bila kata existential psychotherapy, kebanyakan mereka mengambil daripada falsafah ahli atau filosof existential philosophers kan, seperti Kierkegaard, Nietzsche dan sebagainya kan. Kalau Kierkegaard dia lebih mempunyai pendekatan Kristian kan, ke leap of faith kan. Kalau Nietzsche dia falsafah atheist. Kata Nietzsche dia kata okay, God is dead kan. Jadi ahli psikoterapis existential akan menggunakan itu. Okay, kalau God is dead, then there's nobody else to be blamed. You just blame yourself. Kan? So every problem don't blame God, is you. Itu cara dia menggunakan falsafah Nietzsche untuk rawatan kan. Tapi kita boleh juga mengambil falsafah Islam kan. Dan kita namakan psikoterapi existential Islam kan, menggunakan falsafah eksistensi Islam. Ini lebih sesuai pada kita. Sebab bila kita sebut existential, keberadaan di dunia ni kan, maknanya kita hidup di dalam alam di dunia. Kehidupan kita daripada merentasi 5 alam, dari alam roh kepada alam rahim, alam di dunia ini, alam barzakh dan alam akhirat kan. Itu segi existential kan, tetapi dalam barat mereka existential ni hanya kehidupan di dunia. Itu saja kan, just one of the 5 domains atau realms ya.
dalam menggunakan falsafah Islam, falsafah eksistensi Islam, kita hidup bersama dengan satu alam gaib yang lain, gitu, alam jin. Yang kadang-kadang jin tu masuk ke dalam alam kita. Jadi ini yang kita boleh masukkan dalam apa psikoterapi existential kan. Dan metod psikoterapi yang lain walaupun dipanggil Islamic whatever, dia tidak menggunakan, tidak mengiktiraf jin sebagai punca, salah satu punca kecelakaan mental kan. Okey, dia akan membincangkan okey semua ni masalah psikologi kita boleh bersihkan hati, kuatkan rohani kita sebagainya, tetapi dia tidak mengakui bahawa jin boleh menyebabkan kecelakaan mental. Dan apabila kita guna falsafah Islam, kita ambil semua tu. Ya. Kerana dalam falsafah Islam tu apa yang kita tahu pasal Islam, akidah kita, syariah kita, tasawuf dan sebagainya. Bagaimana kita nak menguatkan kekuatan hati kita, kita kalau mental dengan minda saja, dengan apa pemikiran kita boleh banyak membaca, mencari ilmu, tapi kalau nak menguatkan hati kita dengan memahami mengamalkan tasawuf dan sebagainya supaya kita dapat menguatkan minda, ya. Bila kata minda tu maknanya hati kita dan juga akal kita, kan. Dan dalam falsafah Islam kita ada makna kehidupan kan. Di barat mereka what's the meaning of life, what's the objective of life dan sebagainya. Tapi dalam Islam kita ketahui apa tu. Dalam menggunakan minda kita juga dalam falsafah Islam kita boleh challenge the belief, false belief. Macam mana kita challenge false belief? Itu semua tu dalam ilmu Islam kan. Semua kita dalam Islam ni we must have grounded knowledge kan. With grounded knowledge we can reject false belief. Itu diajar oleh Islam kan, grounded knowledge. Kita semua ilmu yang kita belajar di Islam ni ada grounded knowledge, ada bukti, ada dalil sebagainya. Serupa juga dengan apabila kita mendapat satu false belief kan, dipanggil false belief dalam psikologi, kita boleh menolak false belief itu menggunakan grounded knowledge. Dan banyak juga dalam existential Islam kita boleh gunakan coping mechanism dan sebagainya, dan coping mechanism ni lebih kepada tasawuf kan, macam mana ramai yang mengalami masalah kemurungan sebagainya, kenapa dia tanya macam-macam lah, kenapa Allah buat macam ni, bila nak sihat dan sebagainya, dan semua ni there must be a coping mechanism, dan kita boleh menggunakan falsafah eksistensi Islam untuk menjawab dan merawat dan menguatkan minda seorang itu supaya dia akan sembuh daripada gangguan jin itu, insya-Allah. Sekian. Balik kepada Datuk Rajan. Terima kasih atas penjelasan tu. Jadi maknanya bila hati kita berbicara tu, kita kena bezakan adakah ia datang daripada suara hati kita atau ia sebenarnya ada suara jin dalam badan. Kan kalau kita kata kita nak makan ni, kita tanya soalan, lepas tu ada lah benda suara dalam hati kita menjawab, kita tanya lagi, ada lagi menjawab. Jadi adakah itu sebenarnya yang bercakap tu suara hati kita ke, ataupun sebenarnya ada jin dalam badan kita yang telah menjadi kawan dalam diri kita tanpa kita sedari. Itu ada metod lah untuk kita kena pasti. Mungkin antara metod ni ada tak kita selalu bermimpi. Bermimpi mana yang telah disenaraikan tadi lah. Jadi antara coping mechanism dalam Islam ni untuk menghadapi masalah kesihatan mental ialah melalui jalan tasawuf. Jadi Dr. Wan di sini ada soalan daripada peserta. Apa perkaitan antara kesihatan mental, roh dan nafsi itu jiwa? Boleh beri penjelasan sikit, dan adakah terdapat formula pemakanan berbeza? Terima kasih Dr. Azian. Apakah perkaitan antara kesihatan mental, roh dan nafsi? Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala buat manusia ni dibuat sebagai khalifah. So yang paling penting kita kena faham, Allah Subhanahu Wa Taala buat kita ni sebagai khalifah. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu Wa Taala buat kita sebagai khalifah, yakni
generasi yang datang daripada generasi sebelumnya untuk menyambung kehidupan di bumi. Yang kedua, bila Allah Subhanahu wa taala buat kita sebagai khalifah, Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak jadikan manusia, jin dan manusia ini melainkan hanyalah semata-mata untuk beribadat kepadaku. So tugas kita ialah beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang ketiga, bila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya beribadat kepadanya, Allah Subhanahu wa taala sebut, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula." Jadi ayat ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala promote amanah, yakni Islam ini kepada bukit muka, langit, seluruh makhluk lain, fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha, dan mereka semua enggan dan mereka surrender untuk memikul tanggungjawab ini, wa hamalal insan, dan kemudiannya dipikul oleh manusia. So ayat yang ketiga ini menjelaskan bahawa amanah ataupun bagaimana nak hidup di muka bumi sebagai khalifah dan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala ialah melalui jalan Islam. Jadi Islam ini adalah satu agama yang kita sebut dalam bahasa muda, ia adalah cara hidup. Dia bukan hanya amalan khusus sahaja, tetapi ia adalah cara hidup. Cara hidup ini melibatkan semua aspek kehidupan manusia. Cara hidup ini melibatkan aspek rohani dan juga aspek jasmani. Jadi sebagaimana kita ikut Islam secara jasmaninya, begitulah juga kita kena ikut Islam secara rohani. Bukan Islam secara jasmani berbeza dengan Islam secara rohani. Itu adalah satu perkara yang penting yang perlu kita faham. Jadi persoalan mental dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi banyak disebut term akal yang merujuk kepada kesihatan, merujuk kepada persoalan mental. Sama ada kita nak sebut dia mental, kita nak sebut dia minda, kita nak sebut dia benda yang maksudnya ialah perasaan dalam diri kita yang benda yang tidak boleh disentuh, maka ia menggunakan term akal. Baik. Oleh kerana Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia ini secara jasmani dan rohani, dan ia mesti berjalan di atas satu landasan agama yang betul, maka agamalah yang menjadi panduan kita. Baik, dalam konteks perkaitan antara mental, ruh dan nafsi, perbincangan ini sebenarnya adalah perbincangan yang agak falsafah, tapi kita boleh sebut bahasa mudahnya, baik ia mental, ruh maupun nafsi, ia adalah tiga benda yang tidak boleh kita sentuh tetapi dapat kita rasa. Dan para ulama kita berbeza pandangan tentang konsep mental, konsep ruh, konsep jiwa kepada banyak perbincangan. Dalam konteks tafsir macam dalam bidang saya ini, kita ada perbincangan yang berbeza dengan dalam perbincangan tasawuf contohnya, kan. Tapi walau bagaimana sekalipun, sebagaimana kita menjaga kesihatan jasmani kita, begitulah juga kita perlu menjaga kesihatan mental kita. Dan kesihatan mental atau kesihatan ruh, kesihatan jiwa ini saling berkait dengan kesihatan jasmani. Sebab itu perkara yang penting yang diajar oleh Nabi SAW dalam konteks penjagaan mental, ruh dan jiwa melalui penjagaan jasmani ini ialah salah satunya dengan pemilihan makanan. Dan apa saja makanan yang ada di sekitar kita boleh diambil dan boleh dimakan dengan syarat ia adalah makanan yang halal. Bahkan para ulama kita menjelaskan lagi bahawa sesuatu makanan yang halal itu, jika ia diniatkan sebagai makanan yang haram kepada kita,
maka dalam konteks kita ia adalah haram walaupun halal dalam konteks orang lain. Contohnya kita makan nasi lemak, kita niat kita makan nasi lemak ni, kita katalah kita makan makanan yang haram. Contohnya kita kata kita niat kita makan babi contohnya. So dia haram untuk kita tetapi halal untuk orang lain. Sampai ke tahap itu ulama bincangkan tentang peranan makanan. Cuma bila kita sebut tentang ada tak formula lain lagi yang boleh kita manfaatkan untuk menjaga ataupun menjamin kesihatan mental, kesihatan roh, kesihatan jiwa kita? Jawabnya, melalui Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW terdapat beberapa tip yang diserahkan oleh para ulama. Selain daripada makanan tadi yang kita sebut talbinah, terdapat ayat Allah Subhanahu wa taala sebut ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala dapat menenangkan jiwa. Maka menenangkan jiwa berzikir untuk menenangkan jiwa juga adalah sebagai satu makanan kepada jiwa. Jadi salah satu cara nak tenangkan jiwa ialah dengan banyak berzikir. Selain daripada itu, Nabi SAW menjelaskan contohnya dalam hadis tentang majlis ilmu. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa hafat 'alaihimul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW menyatakan salah satu bentuk amalan untuk menenangkan jiwa kita ialah kita berada dalam majlis-majlis ilmu. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sesuatu kumpulan tidak berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum, di mana mereka membaca Al-Quran serta saling bertadarus Al-Quran. Maksudnya mengkaji itibati Al-Quran sesama mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan sakinah, ketenangan jiwa kepadanya. Wa hafat alaihimul malaikah, dan akan dikelilingi oleh para malaikat rahmat. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan akan dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala saling menyebut mereka di kalangan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Al-Quran menjelaskan di antara makanan jiwa yang juga tidak boleh berlaku dengan cara santapan jiwa sahaja, tetapi ia juga mesti melalui proses yang melibatkan jasmani, iaitu Allah Subhanahu wa taala sebut wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ayat ni ayat yang melibatkan perkahwinan, litaskunu ilaiha, supaya kamu rasa tenang jiwa kepada isteri kamu. Jadi ayat ni menceritakan tentang fungsi perkahwinan itu sebagai salah satu cara untuk menenangkan jiwa. Dan selain daripada itu, banyak lagi cara yang disebut oleh perincian zikir-zikir tertentu, zikir-zikir yang dapat menenangkan jiwa. Ada setengah orang dia berzikir dengan, contohnya dia berselawat, ada setengah orang disebut la ilaha illallah, ada setengah orang disebut subhanallah, pelbagai zikir yang ada. Selain itu, dalam konteks pemakanan sunnah, bila kita faham bahawasanya sesuatu makanan yang dikategorikan sebagai makanan sunnah ini hanyalah makanan yang halal, makanan yang haram tak termasuk dalam makanan sunnah. Selepas kita faham benda tu, kita perlu masuk ke peringkat yang kedua, iaitu peringkat thayyibah, peringkat baik. Dan thayyibah ini memainkan peranan yang sangat penting dalam kesihatan mental, roh dan jiwa selain daripada kesihatan jasmani. Kerana ulama-ulama kita menjelaskan bahawa sesuatu makanan yang halal, tetapi jika diambil dengan jumlah yang salah, ataupun dengan cara yang salah, ataupun timing yang salah,
ataupun contohnya dengan campuran yang salah, maka ia tidak memberi apa-apa kebaikan, bahkan boleh memudaratkan. Contohnya larangan Rasulullah SAW daripada mencampurkan antara kurma dengan kismis dalam satu bekas, dalam satu hidangan ataupun proses sebagai satu makanan, walaupun hukumnya tidak haram, tetapi melalui hadis Nabi SAW ia menggambarkan tentang kesan yang tidak elok daripada makanan tersebut. Namun ada sebahagian makanan yang disarankan oleh Rasulullah SAW untuk menggabungkannya. Contohnya baginda SAW biasa menggabungkan di antara kurma dengan qithak. Qithak ni dalam term sekarang kita kata Armenian cucumber, macam timun jempol, lebih kurang macam itulah gambarnya. Ataupun baginda SAW menggabungkan kurma dengan bitih watermelon, tebikai. Tebikai yang ada di zaman Nabi SAW adalah tebikai yang berwarna kuning. Jadi dalam konteks manusia yang terdiri daripada jasmani dan rohani, maka apa sahaja makanan yang melibatkan kesihatan jasmani ini memainkan peranan dalam kesihatan rohani. Kerana sebahagian daripada makanan ia secara zahirnya ia nampak baik untuk jasmani, tetapi hakikat sebenarnya ia memudaratkan rohani. Jadi apabila sesuatu makanan sunnah ini yang disebut sebagai makanan sunnah berjalan di atas konsep halalan yang melibatkan hukum, dan thayyibat yang melibatkan proses, melibatkan cara, kaedah, masa, sukatan dan sebagainya, maka insya-Allah seseorang itu akan mendapat kebaikan daripada makanan tersebut secara jasmani, dan secara tidak langsung ia akan menyihatkan rohani. Satu perkara penting yang disentuh oleh para ulama tentang persoalan rohani dan jasmani manusia ini, iaitu isu qalb. Nabi SAW sebut, ala inna fil jasadi mudghah idza saluha saluha al jasadu kullu wa idza fasada fasada al jasadu kullu, atau wa idza fasada fasada al jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ialah dalam diri manusia ni ada satu segumpal daging. Apabila dia eloklah badan secara keseluruhannya. Apabila ia rosaklah badan secara keseluruhannya. Ala wahyal qalbu, ingatlah itu ialah qalb. Baik. Tadi Cik Amini dah jelaskan tentang makna qalbu, dan saya setuju dengan pandangan beliau. Dari satu sudut kita melihat qalbu ini, kita melihat dia dengan makna qalbu ataupun dengan makna minda. Tapi dari sudut lain, qalbu ini maknanya ialah jantung. Jantung. Dalam diri manusia ini, jantung ini satu benda yang sangat penting. Ia bukan setakat melibatkan kesihatan jasmani, tetapi dia juga melibatkan kesihatan rohani. Kalau ada masalah pada jantung, ia akan menjejaskan keseluruhan sistem badan yang ada. Dan bila berhentinya jantung, maka habis hilanglah semua fungsi badan. Sebab itu hadis-hadis Nabi SAW yang membicarakan benda-benda sebegini, dahulunya dilihat mungkin dilihat dari sudut abstrak saja, sudut subjektif saja, contohnya seperti qalb tadi. Tetapi para ulama kita apabila memperhalusi maknanya, maka para ulama kata ia tidak bercanggah dengan keadaan kita sekarang ini, di mana contoh seperti qalbu tadi, ia bukan hanya boleh difahami dengan makna hati yang tak dapat kita dengan hati yang ada yang dapat disentuh tu, tapi hati yang ataupun minda yang tak dapat kita sentuh dengan tangan, tetapi ia juga bermakna qalbu. Jadi kesimpulannya kunci asas kepada pemakanan sunnah ini ialah halal dan thayyibat, dan makanan untuk merawat jiwa. Selain daripada ada makanan lain disebut dalam Quran,
7 kategori buah. Jadi sebenarnya Al-Quran itu ada fungsi masing-masing, tapi rasa kita agak suntuk untuk kita bincangkan secara detail. Jadi secara mudahnya talbinah ni adalah makanan yang memang disebut secara khusus oleh Nabi SAW. Bahkan dalam banyak catatan yang saya temui menyatakan bahawa talbinah ini bukan hanya untuk merawat masalah kejiwaan sahaja, tetapi juga dapat membantu merawat penyakit tertentu. Saya ada banyak pengalaman dengan talbinah ni, bahkan juga saya pernah beri formula talbinah kepada beberapa orang yang menghadapi gangguan jin maksudnya, dan alhamdulillah dapat perubahan yang sangat ketara kepada mereka sampai kali ini lah. Wallahu a'lam. Terima kasih Dr. Sian. Ya, sama. Cuma ada soalan apa makanan terbaik untuk rawat gastrik atau GERD atau acid reflux? Soalan ni kena tanya doktor pakar ni sebenarnya, bukan tanya saya. Tapi saya boleh jawablah kalau ikut formula Tibu Nabawi. Salah satunya talbinah tadi. Tuan kata, Ustaz, banyaknya kelebihan talbinah. Kalau ikut GFD, Jordan Food and Drug, saya pernah jumpa ada 200 item penyakit yang pernah dirawat dengan menggunakan talbinah ni. Satu. Cuma dalam perubatan Melayu yang diambil daripada amalan perubatan Arab, gastrik ni selain daripada talbinah tadi, rawat dengan menggunakan halba. Macam betul halba. Halba tu ambil satu sudu halba, rebus dalam 1 periuk air dalam 1 liter ke contohnya, rebus bukan biar sekurang-kurangnya air itu menjadi 3/4 ataupun setengah, dan minumlah 2 gelas pagi dan malam. Insya-Allah masalah gastrik itu akan hilang. Dan kita kena ingat satu benda, dalam Tibu Nabawi, rawatan itu adalah satu proses, tapi penyembuhan bukan kerja kita. Jadi kita jangan bayangkan bila kita makan ubat-ubat yang berkonsepkan Tibu Nabawi ini, kita boleh sembuh dalam masa seminggu, 2 minggu. Saya pernah tanya seorang pesakit diabetes yang argue tentang Tibu Nabawi ni. Dia kata formula Ustaz bagi ni bohong. Saya bagi formula talbinah kepada dia untuk menurunkan kadar gula. Dia kata bohong. Saya kata kenapa bohong? Saya dah makan seminggu tak sembuh. Saya tanya, puan ada sakit apa? Diabetes. Berapa tahun? 20 tahun. Makan dah ubat diabetes. Makan setiap hari. Saya tanya 20 tahun makan ubat tak sembuh juga. Jadi masalah penyembuhan itu masalah yang kedua. Jadi kita sekarang ni ialah kita itu. Tetapi kalau ikut dalam Tibu Nabawi, madu dan juga kurma, khususnya kurma ajwah aliyah ni memang boleh digunakan juga untuk merawat gastrik. Dan kat sini saya bagi satu formula yang betul, air nabis boleh dibuat untuk merawat gastrik. Saya bagi satu formula yang tuan-tuan dan puan-puan boleh manfaatkan sebagai amalan harian lah. Ambil segelas air, ini formula yang ada dalam Tibu Nabawi yang diamalkan oleh para sahabat Nabi SAW. Segelas air dalam 200 atau 250 ml dicampur dengan sesudu minyak zaitun olive. Cuma olive ni kalau boleh cari yang virgin atau extra virgin, jangan cari yang biasa. Kemudian 1 sudu makan. Kemudian dicampur dengan 1 sudu madu. Madu ni madu ori, tak kisah madu apa sekalipun, madu import ke, madu tempatan ke, tak kisah, yang penting madu tu madu ori. Kemudian dicampurkan dengan 1/4 sudu minyak habbatus sauda. Habbatus sauda ia adalah penawar, ia bukan makanan. Madu dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, semua teks yang datang dalam bentuk penawar.
bukan datang dalam bentuk makanan, kecuali kisah Nabi SAW mengambil madu sahaja datang dalam bentuk makanan. Dan oleh baik teks Al-Quran maupun teks hadis Nabi SAW, semuanya datang dalam makanan. Tetapi semua ini digabungkan oleh para sahabat Nabi SAW dalam satu gelas dan dimakan sebagai penawar untuk merawat pelbagai penyakit. Ada rasional penjelasan yang diberikan oleh para sahabat tentang formula tersebut, tetapi formula ni formula yang kita boleh makan dan salah satu yang biasa saya beri untuk pesakit gastrik. Terima kasih Dr. Zian. Terima kasih Dr. Wan. Kita ada 2 minit lagi. Dr. Wan, dalam masa 1 minit boleh tak Dr. Wan explain sedikit tentang adakah ruh dan jiwa berbeza dan adakah nafsu dalam badan manusia itu adalah satu makhluk atau apa membezakan antara nafsu, ruh dan jiwa? Sebenarnya Dr. Azian tu bukan bidang saya tu. Oh, Saya okey. tak boleh mengulas. Saya ingat Dr. Abdullah lagi expert dalam bidang tu. Saya mohon maaf lah. Okey, di sini kita ada pakar pemakanan sebenarnya, Profesor Maya Dr. Zuraini Mat Isa. Dia memberikan pandangan skipping breakfast adalah salah satu unhealthy eating behavior dan remaja kita ramai yang skip breakfast dan kajian menunjukkan ianya boleh disebabkan mental disorder. Pada pandangan Cik Hamidi, skip meal berkait dengan gangguan jin? Yang skipping meal ni dia melemahkan fizikal kita kan. Jadi bila kalau fizikal kita lemah, maka kalau ada gangguan jin, okey, jin dia akan lebih berkuasa kan. Saya ada seorang klien, just one case ya kan. Case ni tetap boleh jadi generalize lah kan. Yang this person dia college kan, dekat college, dia tak pagi dia tak apa, dia selalu mengadu dia sampai college dia tak boleh apa, dia tak boleh fokus, tak boleh belajar dan macam-macam lah, anxiety dan sebagainya. Dan salah satu soalan yang saya tanya, dia makan tak? Dia tak makan, breakfast dia tak makan. Sampai petang kan, masa di college pun dia tak tahu apa dia makan, tak makan apa benda lah kan. Jadi saya suruh dia change habit dia, ambil breakfast yang berat dan selepas itu dia menjadi sihat kan. Jadi kalau kita lemah fizikal kita, maka musuh kita akan mudah mengalahkan kita kan. Bila fizikal kita lemah, minda kita pun jadi lemah kan. Dan itu membuatkan kalau ada jin yang determine kan, nak masuk dalam badan menguasai kita, maka kita akan tidak ada upaya untuk melawan. Jadi makanan kan, to have enough food is very important kan. So kalau di Inggeris ni heavy breakfast lah kan, lunch the very light kan. So whatever kan, the food intake kan is very very important kan. Kita dapat tenaga supaya our physical being is very important, our to feed our mental health kan. So yang saya tak faham masa skip mental berkaitan dengan gangguan jin, apa dia skip dia tak boleh makan ke ataupun maksudnya adakah misalnya dia skip meal tu sebenarnya jin tu yang menyebabkan dia skip meal sebab kalau ikut kajian orang yang skip breakfast ni dia boleh menyebabkan mental disorder. Jadi adakah itu sebenarnya antara faktor gangguan jin, sebenarnya jin tu tak suka breakfast? Ya, sebagaimana apa yang saya katakan, dia simptom saja. Kita tengok simptom-simptom yang lain kan. Satu simptom tidak bermakna dia ada gangguan jin kan. Kalau dia tak ada simptom lain, hanya skipping meal, itu bukan ya. Tapi kalau dia skip meal dan ada simptom-simptom lain, gangguan mimpi mengerikan sebagainya dan ada simptom yang banyak lagi, dan kemungkinan itu skipping of meal tu salah satu daripada usaha jin untuk melemahkan dia supaya dapat menguasai dia. So kita kena ambil tengok simptom yang lain juga dan take that in context. Maksudnya kita boleh buat kajian mungkin di kalangan pelajar sekolah ke di universiti ke, yang siapa yang skip meal kita boleh buat diagnose sama ada tak terdapatnya simptom gangguan jin di dalam tubuh badan pelajar tersebut atau seorang tu. Mungkin itu juga another research yang boleh dibuat dan bidang yang bagus.
Satu research yang bagus sebab telah dibuktikan dalam kajian bahawa orang yang skip breakfast dia boleh menyebabkan mental disorder, dan kita dalam badan complementary mungkin buat kajian sama ada orang yang skip meal ni sebenarnya ada gangguan je dalam badan mereka kan. Okay, so kita dah sampai pada penghujung rancangan di sini. Dapatlah kita conclude sikit apa yang kita bincang pada malam ni, iaitu makanan dalam Islam ni bukan sahaja berbentuk fizikal yang boleh dimakan atau diminum, tetapi zikir juga adalah satu makanan yang disebut dalam Quran. Ini yang selalu di-ignore, bukan di-ignore, dia selalu kita tak perasan. Kita selalu kata makanan-makanan sunnah tu, kita hanya fikir tentang makanan yang kita nampak dan kita berasa dan kita berasa kenyang. Tetapi kita tak melihat zikir itu adalah sebagai satu makanan bagi jiwa, dan ini balik kepada konsep definisi minda di dalam Islam, iaitu minda itu adalah sebagai kepada dua fakulti kognitif dan juga fakulti intelek, itu hati dan juga di akal, di otak. Jadi dengan itu saya rasa kita tamatkan dulu program kita pada malam ini, dan kita jumpa lagi pada malam esok insya-Allah dengan tajuk sihir dan penyakit. Dan dengan itu saya mengucapkan terima kasih kepada semua peserta kerana sudi melapangkan masa mendengar perkongsian webinar daripada dua orang panel kita pada hari ini, dan ucapkan terima kasih kepada Encik Hamidi dan juga Dr. Wan. Terima kasih kerana sudi menjadi panel webinar GPMM. Oleh itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.